Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cepat buat videonya karena di sini banyak sekali yang request. Ini salah satunya. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link di kolom komen YouTube saya. Kalian juga boleh kirim melalui kolom komen YouTube saya ataupun IG. Tapi saya berharap kalian juga bagi tajuk supaya saya tidak bertanya-tanya. Alright? Oke, kita akan lihat seperti apa yang dia kirim. Info dunia. Perasaan saya pernah reaction lah. Oh iya, channel sebelumnya saya pernah reaction. Semasa penlibatan Tun Mamat di Bosnia, menceritakan Tun Mamat hampir lagi. 2 tahun juga beliau terlibat dalam operasi perang di rantau Balkan pada tahun Di Bosnia, 1994 dan juga 1995. Beliau menceritakan pengalaman di dalam operasi menamatkan kepungan sniper di sebuah bandar yang telah dirahsiakan. Sebelum operasi dijalankan, penduduk setempat berada di dalam keadaan kebuluran walaupun bantuan berbentuk makanan telah dijatuhkan oleh tentera NATO dan PBB. Sebelum ini, penduduk tempatan yang cuba mendapatkan bekalan makanan akan menjadi sasaran sniper. Maka Tun Mamat dan skuadron beliau telah ditugaskan untuk menamatkan episod ngeri penduduk setempat. Tun Mamat telah ditempatkan di sebuah bandar di negara tersebut. Sementara menunggu arahan dan tugasan selanjutnya, Tun Mamat mengambil angin di luar sambil memakan roti dan daging. Kemudian datang seekor anjing dengan ekor bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan. Lagaknya seperti meminta makanan. Lalu dicubit roti dan daging tadi diberi kepada anjing tersebut. Makanan tadi Tun Mamat kongsikan bersama anjing tersebut selama 2 minggu berikutnya. Masya Allah. Seperti biasa, tugasan diberikan untuk mengawal base dan sekali-sekala diberikan tugas untuk berkawal di pergunungan sekitar. Sebelum ini, Tun Mamat telah mendapat kawan baru yang akan mengekori Tun Mamat ke mana sahaja. Yaitu seekor anjing. Sesiapa yang ingin mendekati Tun Mamat, pasti anjing tadi akan menggonggong dan 2 minggu dikasih makan loh. garang. Gimana kah setia tuh anjing? Apabila Tun Mamat berkata boy, maka anjing tadi akan mula diam. Barulah yang lain boleh merapati Tun Mamat. Salah seorang pendekar berkata, "Wah, tuan, sekarang sudah membela anjing pula." Maka Tun Mamat ceritakanlah apa yang telah berlaku, bagaimana anjing tadi boleh merapati beliau. Iya. 2 minggu dikasih makan, gimana nggak rapat coba? Setialah sama dia, sama Tun Mamat ini. Kongsi makanan. Tun Mamat telah mendapat arahan untuk menghadiri taklimat. Setelah berkumpul di markas, taklimat telah diberikan oleh kenal yang bertugas. Di dalam taklimat, Tun Mamat diberikan tugas untuk membawa skuadron beliau agar dapat menamatkan kepungan sniper di sebuah bandar. Ini kerana barangan makanan yang dihantar melalui udara tidak sampai ke tangan penduduk. Siapa yang keluar untuk mengambil makanan tentu sahaja akan menjadi santapan sniper. Kedudukan sniper ini tidak diketahui, maka penduduk setempat berada di dalam keadaan kebuluran serta ketakutan. Mestilah. Setelah selesai sahaja taklimat, pendekar menyediakan dan mencukupi peralatan dan senjata untuk digunakan, termasuklah binokular. Tun Mamat bersama pendekar yang lain dan dibantu oleh resisten serta anjing tadi bergegas ke bandar tersebut dengan menaiki truk. Sampai di sebuah tempat yang telah ditetapkan, mereka kemudiannya berjalan sejauh 20 km daripada sasaran. 20 km. Tujuannya agar tidak dapat dikesan. Sampai sahaja di pinggir bandar, Tun Mamat telah disambut oleh penentang awam. Di antara mereka ada yang berumur 15 tahun sudah pandai memegang senjata AK-47. Wow. Sebelum waktu fajar, pendekar dikehendaki berada di lokasi yang telah ditetapkan. Setibanya di lokasi, Tun Mamat telah mengarahkan pendekar ke posisi masing-masing. Menunggu di celah bangunan runtuh. 3 hari yang pertama, makanan yang dibawa telah dicatu sendiri. Tiada kesan sniper kelihatan. Lalu mereka berubah tempat. Kali ini, Tun Mamat menunggu di depan timbunan makanan yang dijatuhkan oleh tentera helang. Keesokan harinya terdengar bunyi rifle memecah kesunyian.
kelihatan seorang penduduk yang kelaparan telah rebah. Malangnya tidak diketahui daripada arah mana penembak Itu dia, tersebut. sniper nggak bisa di Tun Mamat terka. mencari cebisan baju tentera zalim. Di dalam jam 3 pagi waktu tempatan, Tun Mamat memanggil Boy dan memberi Boy menghidu bau pakaian tadi seraya berkata, "Pergi Boy." Maka Boy itu pun keluar untuk menghidu. Si anjing tadi ya. Di tempat yang agak lapang, Boy tadi telah ditembak. Maka jelas kedudukan sniper hasil percikan bunga api malam. Tun Mamat hanya menunggu hingga ke hari ke-6 dan memerhati kedudukannya sehingga keesokan harinya tanpa sedikit pun Tun Mamat bergerak. Oleh kerana di dalam kedudukan sabar menunggu, Tun Mamat terpaksa membuang air di kedudukan posisi menembak dan makan roti atau biskut di tempat yang sama. Pada hari ke-8, Tun Mamat melepaskan tembakan. One down. Tun Mamat terpaksa menukar kedudukan agar tidak dapat dikesan. Di dalam masa menukar kedudukan, ambil masa untuk makan dan membersihkan diri ala kadar. Mengambil kedudukan lain bersama budak berumur 15 tahun bernama Abdul Aziz. Tun Mamat menunggu untuk 5 hari berikutnya. Sebelumnya, Tun Mamat telah membuat propaganda kepada penduduk setempat. Barang siapa yang ingin mengambil makanan, hendaklah keluar pada malam hari. Penduduk keluar Bagus pada ya, malam pertama betul. selepas propaganda. Semuanya selamat. Begitu juga malam kedua. Apabila tiba malam yang ketiga, Kalau malam kan susah sniper itu untuk itu ya, betul. Pinter ya Tun Mamat ini. bunyi tembakan. Maka bertempiaran penduduk lari menyelamatkan diri. Telah jelas 2 kedudukan penembak kerana bunga api malam hari tersebut. Pada malam ke-14 ya. menunggu ke siang hari yang ke-16. Bull's Eyes. Tentera zalim telah rebah kerana bangun untuk membuang air. Hanya tinggal seorang lagi yang telah pergi ke kedudukan lain setelah rakannya tumpas. Oh, ada 2 Tun Mamat snipernya. berubah ke tempat lain kerana sedar situasi kosong. Nyari peluang lah ya. Nyari kesempatan. Sebelum itu, Tun Mamat mendapat berita bahawa pendekar lain turut dapat menumpaskan sniper yang zalim. 6 tentera zalim telah tumpas. Hanya seorang ini memang terkenal legenda di dalam kalangan tentera zalim Serbia. Oh, Serbia, sorry. Serbia, bukan Bosnia. Pada hari ke-21 telah jelas kelihatan terasa. Mata hampir kabur, tetapi Tun Mamat masih di kedudukan menunggu dengan sabar. Apabila sampai hari ke-28, Tun Mamat menunggu tetapi masih juga tidak membuahkan sebarang hasil. Maka datang Abdul Aziz, remaja berumur 15 tahun tadi, menghampiri Tun Mamat seraya berkata, "Sir, ovo ji moja zemlija jatu pokazadi apa ngomong itu? Jeka." Bermaksud, "Sir, this is my country. I will show you a marksman." Lantas Tun Mamat terdiam dengan kata-kata itu. Di dalam hati Tun Mamat berkata, apakah remaja berumur 15 tahun daripada Malaysia mampu mengorbankan nyawa atau mencontohinya? Tun Mamat mencium dahi Abdul Aziz seraya mengucapkan kalimah syahadah di telinganya. Masya Allah. Allahu Akbar. Abdul Aziz juga menjawab, Allahu Akbar. Tun Mamat melepaskan Abdul Aziz pergi di malam hari. Apabila Abdul Aziz keluar dan berada di tempat makanan dijatuhkan, lantas dia menjerit, Allahu Akbar. Masya Allah. Tun Mamat ini agamanya kuat. Masya Allah. Terdengar bunyi tembakan. Melihat Abdul Aziz rebah, Tun Mamat menyelinap bersama pendekar yang lain ke kawasan bunga api malam. Maka bermulalah insiden tembak-menembak. Akhirnya tamatlah kepungan 30 hari memburu sniper. Tak sia-sia ya
Tun Mamat memenggal kepala sniper yang terakhir. Mestilah. Kepalanya telah dipacak di atas besi dan badannya diikat supaya kelihatan sujud tanpa kepala di hadapan kepalanya sendiri. Bagus, timpal sih. Kurang aja sniper itu. Semoga roh Abdul Aziz aman di sana. InsyaAllah mati Mari kita syahid. sedekahkan Al-Fatihah buatnya. Seorang remaja yang Allah berani Akbar. berkorban untuk tanah airnya supaya yang lain dapat menikmati kehidupan. 15 tahun loh. Hargailah keamanan yang ada. Masya Allah. Merinding saya dengarnya. Ada anak umur 15 tahun namanya Abdul Aziz. Dia rela berkorban bahkan bertarung nyawa demi bandarnya. Coba, detik-detik si Abdul Aziz ini ingin meninggal ketika ditembak oleh sniper ini. Sempat si Abdul Aziz ini mengucapkan Allahu Akbar. Masya Allah, insya Allah meninggal secara syahid karena meninggal dalam keadaan berperang dan mempertahankan bandarnya, dan umurnya masih amat-amat muda, 15 tahun. Dan di sini lagi-lagi saya dibuat salut sama Tun Mamat. Tun Mamat ini nama samaran, bahkan ramai orang Malaysia itu tidak tahu siapa Tun Mamat. Saya tengok-tengok Tun Mamat ini tipe-tipe orang yang sabar. Buktinya tadi ya, dia mengamati dulu posisi sniper itu di mana, bahkan tunggu sampai 30 hari, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat. Kalau kita kan terburu-buru, 30 hari itu lama loh tunggunya. Ketika tiba saatnya, posisi sniper sudah diketahui, langsung dieksekusi, langsung dipenggal kepalanya. Mantap itu Tun Mamat ini. Dan terakhir, saya salut dengan Tun Mamat ini. Kalau misalkan dalam keadaan berperang, biasanya simpanan makanan itu kan terbatas, tidak banyak. Masih sempet-sempetnya Tun Mamat ini berkongsi sama seekor anjing. Dan endingnya si anjing ini setia sama Tun Mamat. Bayangkan dibagi makanan selama 2 minggu berturut-turut. Yang tadinya stok makanan Tun Mamat ini pas, karena berkongsi sama si anjing ini, jadi makan dia mungkin pas-pasan, berkurang sedikit. Jadi tidak full lah. Tapi kan terbayarkan, gara-gara si anjing ini jadi umpan, Tun Mamat tahu posisi di mana sniper yang pertama. Kalau yang kedua itu gara-gara si budak kecil itu tertembak, jadi posisi pelurunya itu dari mana itu tahu gitu. Terbaiklah Tun Mamat ini. Kita tidak ada yang tahu, termasuk orang Malaysia sendiri, siapa Tun Mamat ini. Kalaupun masih hidup, insya Allah dipanjangkan umurnya, selalu sehat, murah rezeki. Kalaupun sudah meninggal, insya Allah meninggal secara syahid, diterima segala amal ibadahnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah kongsi ini kepada saya. Jadi saya cukup mengenal siapa Tun Mamat ini. Tapi memang sebenarnya kita pun tidak tahu asli siapa Tun Mamat itu. Oke teman-temanku semuanya, ya mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.